Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Hazwani Huda binti Abdullah. Nombor matrik 046379. Tajuk pembahasan kami, kumpulan kami adalah Dr. Muhammad Rozaimi, Tauhid 3 serangkai ekstremis agama dan hadis palsu. Okey, pengenalannya adalah berdasarkan video klip yang kami jumpai di laman YouTube yang bertajuk Tauhid 3 serangkai ekstremis agama dan hadis palsu oleh Dr. Muhammad Rozaimi. Tugasan ini tidak melibatkan keseluruhan klip video, hanya beberapa bahagian sahaja yang dibahaskan. Beberapa isi penting telah diberi perhatian kerana terdapat isu atau fahaman yang bercanggah dengan ajaran Islam. Okey, dinyatakan beberapa hujah, pandangan serta rujukan daripada pelbagai sumber untuk menyokong lagi kekeliruan yang timbul di dalam klip video tersebut. Okey, seterusnya, tugasan ini memfokuskan kepada kepercayaan orang musyrikin terhadap kewujudan Tuhan, pembuktian tentang Tauhid 3 terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, pembuktian Tauhid 3 wujud sebelum atau selepas Ibnu Taimiyah. Lepas tu, menolak pendapat mempelajari Tauhid 3 oleh Ibnu Taimiyah adalah ekstremis. Seterusnya, sinopsis klip video yang kami dapati adalah Dr. Muhammad Rozaimi membedah dan membahas Tauhid buku Tauhid 3 serangkai ekstremis agama dan hadis palsu. Beliau membincangkan maksud Tauhid 3 serangkai. Kemudian beliau memberi penerangan terhadap 3 pecahan Tauhid tersebut. 3 pecahan Tauhid tersebut adalah Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan Asma' wa Sifat. Pengajian Tauhid 3 serangkai ini terdapat di sekolah menengah sekitar tahun 80-an atau 90-an di dalam bab akidah. Oleh kerana ilmu falsafah tidak mendapat tempat pada masa kini, beliau berkata, orang awam tidak perlu belajar falsafah terlalu mendalam. Beliau mengatakan bahawa terdapat sebilangan masyarakat yang tidak setuju dengan Tauhid 3 serangkai ini. Kemudian, beliau menghuraikan pandangannya terhadap golongan yang tidak setuju dengan Tauhid 3 serangkai ini. Yang mengatakan orang-orang musyrik ni sebenarnya percaya pada Tuhan, percaya wujudnya Tuhan. Allah Ta'ala sebut, Qul ara'aytakum in atakum azabullah aw atatkumus sa'ah aghairallahi tad'un in kuntum sadiqin bal iyyahu tad'un fayakshifu ma tad'una ilayhi in sya' wa tansawna ma tusyrikun. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, adakah tidak kamu melihat jika datang kepada kamu azab Allah ataupun datang kepada kamu hari kiamat, adakah selain daripada Allah kamu nak seru? Jika kamu benar-benar orang yang bercakap benar, bal iyyahu tad'un, bahkan Tuhanlah yang Tuhanlah, Allah lah Tuhan yang kamu seru. Fayakshifu ma tad'un, supaya dia menyingkap balik apa yang diberikan kepada kamu. Maksudnya diangkat azab itu. Dan kamu lupa berhala-berhala yang kamu syirikkan Allah dengannya. Takkan kita nak kata ayat Quran ni pun salah. Ayat Quran ni, ayat Quran mengatakan bahawasanya orang musyrik dia sembah berhala, tapi bila mana datang bala kat dia, datang azab Allah kat dia, baru dia ingat nak seru nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Nama saya Qurrataini binti Zulfikri, bernombor matrik 046802. Okay, saya akan membatalkan bahagian saya iaitu pada minit 29, 31 hingga 30, 51. Okey, kandungan iaitu kepercayaan orang musyrik terhadap kewujudan Tuhan. Okey, beliau ada menyebut tentang orang-orang musyrik ini percaya dengan wujudnya Tuhan di dalam surah Al-An'am ayat 40 hingga 41, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku jika datang kepada kamu azab Allah atau datang kepada kamu hari kiamat, adakah kamu akan menyeru yang lain dari Allah iaitu untuk menolong kamu? Jika betul kamu orang-orang yang benar. Okey, bahkan dialah Allah yang kamu seru lalu ia hapuskan bahaya yang kamu pohonkan kepadanya jika ia kehendaki. Dan kamu lupakan apa yang kamu sekutukan dengan Allah dalam masa kamu ditimpa bahaya itu. Okey, kita akan masuk bahagian ulasan. Okey, nas-nas syariat telah menetapkan secara jelas, terang dan qat'i, iaitu pasti bahawa orang-orang musyrik pada setiap masa dan tempat tidak akan mampu bertauhid dengan tauhid rububiyah semata-mata dan menafikan uluhiyah. Akan tetapi mereka semua adalah orang-orang musyrik pada uluhiyah dan rububiyah sekaligus kerana kedua-duanya adalah perkara yang satu. Sebagai contoh dalam surah Az-Zumar ayat 3 yang bermaksud, tidaklah kami orang musyrik menyembah dan memuja mereka, yakni sembahan-sembahan mereka, melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah dengan sedamping-dampingnya. Okey, ayat ini jelas menunjukkan orang-orang kafir beriktikad bahawa patung-patung mereka mempunyai kekuasaan untuk memberikan hidayah kepada mereka dan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Maksudnya sembahan mereka itu mampu memberi kesan dengan sendirinya. Maka di manakah letaknya tauhid mereka bagi tauhid rububiyah? Semua dia punya bahan mentah daripada Quran dan Sunnah. Zaman Nabi ada orang mengaji. Okey, sejam ni kita kelas akidah. Semua daftar. Okey, kelas faraid. Semua pergi daftar kelas faraid. Tak adalah. Nabi mengajar ikut zaman tu lah. Tak adalah dia nak buat satu subjek yang okey 3 jam kredit 3 jam. Assignment hantar. Tak adalah. Zaman tu punya cara lah, zaman ni punya cara beza lah. Tapi semua bahan mentah diambil daripada Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Syazwani binti Abdul Karim, bernombor matrik 046741. Seterusnya, saya akan mengulas klip video pada minit yang ke-32, 20 saat hingga 32 minit 55 saat. Okay, dalam kandungan klip video ni terdapat kononnya kata pembuktian tentang Tauhid 3 yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, beliau mengatakan bahawa Tauhid 3 ni bertitik tolak daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, tapi setelah saya mendengar klip video tersebut melalui carian kami, jadi kami tidak menemui bukti yang mengatakan bahawa Tauhid 3 ni terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okay. Seperti mana yang kita tahu, Tauhid 3 serangkai ni kan dia terdiri daripada Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Asma yang dirumuskan oleh tokoh Islam abad ke-13 iaitu Ibn Taymiyah sebagai pengganti kepada sifat 20 untuk umat Islam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi bagaimanapun Tauhid 3 ni dia didapati bercanggah dengan ijma' ulama yang berpegang kepada mazhab Al-Quran dan As-Sunnah. Jadinya
Majlis Agama Islam Selangor MAIS dan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan telah mengharamkan ajaran konsep Tauhid 3 serangkai ni di negeri yang berkenaan sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi ulasan dalam klip video ini kami mendapati bahawa pada zaman Rasulullah SAW, Al-Quran dan As-Sunnah dia tidak pernah menyatakan tentang pembahagian Tauhid kepada 3 bahagian ni. Dan pada zaman para sahabat dan tabi'in pula, tiada mana-mana bukti yang jelas yang menunjukkan bahawa wujudnya pembahagian Tauhid 3 tu. Jadi mereka telah menetapkan sifat-sifat ketuhanan dan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka menyerahkan semua yang waham kekurangan kepadanya. As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Yusuf Al-Tijwi, Muhammad bin Abdul Allah Al-Mas'ari, Sirajuddin Abbas dan Hasan bin Ali As-Saqaf percaya bahawa pembahagian Tauhid kepada Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Asma' wa Sifat tidak pernah wujud pada zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat baginda. Malah pembahagian tersebut adalah hasil ijtihad dan tak pernah direkodkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. 3 serangkai ni, dia kata ini ciptaan Ibn Taymiyah. Ciptaan Ibn Taymiyah. Kita kata sebelum Ibn Taymiyah, ulama awal dah sebut dah. Sebelum daripada Ibn Taymiyah menyebut Tauhid Uluhiyah dan Rububiyah, At-Tabari sebut dah dalam kitab dia Tafsir Tabari tu. Tabari sebut dah, Tabari awal lagi. Tabari kurung ke berapa? Kurung keempat kan? Tabari kurung keempat. Bahkan selain daripada Tabari, Ibn Battah sebut dah. Tapi sebahagian kita ni kadang-kadang dia senang lah. Kita dah buktikan ada ulama' sebelum Ibn Taymiyah dah mula sebut Tauhid Rububiyah dan Uluhiyah. Mula-mula dia kata Ibn Taymiyah hari ke? Kita berjaya bukti sebelum Ibn Taymiyah kurung ke-8. Meninggal tahun 728 Hijrah. Kurung ke-8. Kita kena dah sebelum Ibn Taymiyah 500 tahun sebelum tu ulama' dah sebut. Tabari sebut, Ibn Battah sebut. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nurul Azimah binti Kamaruzaman, nombor metrik 046964. Okey, seterusnya mengenai klip video tadi. Mengenai klip video tadi adalah menunjukkan pembuktian Tauhid 3 sama ada wujud sebelum ataupun selepas Ibn Taymiyah. Dr. Muhammad Rozaimi, beliau mengatakan bahawa sebelum Ibn Taymiyah sudah ada yang menyebut tentang Tauhid Uluhiyah, Rububiyah dan Asma' wa Sifat. Beliau juga mengatakan bahawa Imam At-Tabari sudah menyebut tentang Tauhid 3 ini di dalam kitab tafsirnya, iaitu Kitab Tafsir At-Tabari. Beliau juga mengatakan bahawa sebelum Imam At-Tabari, iaitu Imam Ibn Battah, juga telah menyebut tentang Tauhid 3 ini. Seterusnya, mengenai ulasan bagi klip video tadi, kami mendapati bahawa terdapat beberapa bukti yang jelas yang menunjukkan bahawa tiada seorang daripada ulama' salaf yang membicarakan tentang Tauhid 3 ini. Imam Ibn Battah mengatakan bahawa kenyataan tentang kekufuran Jahmiyah yang Allah memalingkan hati mereka dengan sebab mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran. Setelah itu, Imam Ibn Battah mengatakan bahawa asas keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib bagi setiap makhluk beriktikad dalam menetapkan keimanan terhadapnya terdiri daripada 3 perkara. Yang pertama,
yakin terhadap aniyatullah iaitu menetapkan kewujudannya, bertujuan membezakan dengan golongan ahlu at-ta'til atau dikenali sebagai ateis yang tidak mempercayai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yakin bahawa wahdaniyah iaitu keesaan Allah Subhanahu Wa Taala bertujuan membezakan dengan golongan musyrik yang mengakui bahawa adanya pencipta tetapi mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, yakin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat-sifat yang layak seperti al-ilmu iaitu maha mengetahui, al-qudrah iaitu maha berkuasa, al-hikmah iaitu maha bijaksana, dan segala sifat yang Allah telah sifatkan terhadap dirinya di dalam Al-Quran. Okey, segala apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Battah di atas telah diterjemahkan oleh Muhammad Abdul Karim Ishaq 2014 sebagai bahan bukti yang menunjukkan bahawa pembahagian Tauhid 3 telah diterima oleh generasi awal dalam kalangan ulama umat Islam dengan memberi pengertian perkataan aniyatullah sebagai rububiyah. Okay. Tafsiran yang dilakukan oleh Muhammad Abdul Karim ini tidak dibuktikan oleh Imam Ibn Battah sama sekali tentang pembahagian Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Nak kata orang belajar Tauhid 3 ekstrim. Tuan-tuan belajar Tauhid 3 ekstrim. Cuba angkat tangan siapa pernah pergi bom mana-mana tempat. Kata ada Ustaz, setiap pagi dalam toilet lah. Yang tu bom lain lah, ini bom sungguh. Ada? Tak ada tuan-tuan. Kita mana ada ekstrim pun. Dia ekstrim tak ekstrim ni, dia bukan isu pengajian. Ibn Taymiyah pro pada Tauhid 3. Dia kata Ibn Taymiyah punca keganasan sebab pro pada Tauhid. Memperkenalkan, kita dah tolak. Kita kata bukan Ibn Taymiyah orang awal. Sebelum tu orang dah sebut dah pasal Tauhid 3 ni. Dia kata tak ada Ibn Taymiyah lah punca keganasan. Kita kata pasal apa Ibn Taymiyah punca keganasan? Dia kata sebab Ibn Taymiyah membenarkan kita membunuh orang yang menjadi tatarrus. Tahu tatarrus? Tatarrus ni apa? Orang kafir, kita tengah berperang di medan perang. Kafir harbi lah, bukan kafir zimmi dalam negara ni, kafir harbi. Bila kita sedang perang dengan kafir harbi, dia menyorok belakang orang Islam. Maka orang Islam jadi perisai dia. Boleh tak kita bunuh orang Islam tu? Ibn Taymiyah kata kalau keadaan mendesak boleh bunuh orang Islam. Kerana nak membunuh orang kafir yang sangat bahaya belakang. Maka dia kata tengok, dia kata Ibn Taymiyah membenarkan keganasan bila mana membenarkan orang Islam bunuh orang Islam yang lain. Kita kata fatwa ni fatwa perang. Kita jangan baca fatwa perang dalam keadaan kita sedang aman. Kita mungkin tak faham situasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ansyuhada binti Abdul Kadir. Nombor matrik 047303 akan menyambung pembentangan kawan saya Nur Azimah. Okey, ke slide seterusnya iaitu menolak pendapat mempelajari Tauhid 3 oleh Ibn Taymiyah adalah ekstremis. Beliau tidak bersetuju dengan apa yang diperkatakan bahawa orang yang mempelajari Tauhid 3 yang dibawa oleh Ibn Taymiyah ini adalah ekstremis dan membawa kepada keganasan. Ulasan dia, sesungguhnya mempelajari Tauhid 3 ini membawa kepada pemikiran yang ekstremis dalam agama dengan bermudah-mudahan menghukum orang Islam yang lain yang tidak sependapat dengan mereka sebagai bid'ah, sesat, syirik, kafir dan sebagainya. Yang kedua, hal ini boleh kita mengambil contoh umat Islam yang menziarahi kubur atau bertawasul atau menziarah kubur wali meskipun beriman tetapi syirik atau musyrik kerana baru bertauhid dengan tauhid rububiyah bukannya uluhiyah. Ia bertujuan agar orang Islam meninggalkan amalan menziarahi kubur atau mengambil tabaruk daripada orang-orang soleh. Mempelajari Tauhid 3 ini juga
tidak pernah dikemukakan oleh mana-mana ulama generasi salaf sebelum Ibn Taymiyah pada kurun ke-7 Hijrah. Dan setelah hampir 4 kurun kematian Ibn Taymiyah, muncul Muhammad Abdul Wahab untuk menghidupkan kembali pemikiran Ibn Taymiyah, termasuk berkaitan Tauhid 3 dalam bentuk lebih keras sehingga terbina aliran Wahabiyah iaitu Salafiyah pada kurun ke-12 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Amirah binti Sudin, nombor matrik 046348. Seterusnya kita masuk kepada isu bukti atau pewartaan yang boleh dikaitkan dengan Tauhid 3 serangkai ini. Okey, antara isu bukti atau pewartaannya ialah Mufti Pahang menggesa Kementerian Pendidikan menguatkuasakan larangan ajaran konsep Tauhid 3 serangkai di semua sekolah di seluruh negara. Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman berkata, pihaknya mengesan pelaksanaan ajaran konsep itu di sekolah menengah di negara ini yang bercanggah dengan fahaman kepada sifat 20 Allah Subhanahu Wa Taala dalam 4 mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Katanya, konsep Tauhid 3 serangkai adalah ajaran Salafi Wahabi yang memupuk fahaman ekstremis dalam kalangan pelajar Islam di negara ini. Tauhid 3 serangkai ini ialah Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Asma' wa Sifat yang dirumuskan oleh tokoh Islam pada abad ke-13 iaitu Ibn Taymiyah sebagai pengganti kepada sifat 20 untuk umat Islam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanapun, pendekatan Tauhid 3 serangkai itu didapati bercanggah dengan ijma' ulama yang berpegang kepada mazhab Syafi'i dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, seterusnya, Majlis Agama Islam Selangor dan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan sudah mengharamkan ajaran konsep Tauhid 3 serangkai di negeri berkenaan sejak beberapa tahun lalu. Okey, seterusnya kita masuk kepada kesimpulan. Okay, biarpun seluruh umat Islam mengucap 2 kalimah syahadah yang sama, namun terjadi berbagai-bagai percanggahan dan perselisihan hingga membawa kepada perpecahan. Oleh itu, salah faham berakidah ini mengakibatkan salah laku, dan salah laku ini menyebabkan berlakunya kelemahan di kedua-dua aspek, iaitu aspek rohaniyah dan kemanusiaan, yakni duniawi. Okey, dari segi rohaniyah, umat Islam rosak akidah, berpecah belah, dilanda pelbagai masalah sosial, kemiskinan, jenayah, keruntuhan akhlak, kezaliman pemerintah, rasuah dan sebagainya. Manakala dari segi material dan kemanusiaan pula, iaitu duniawi, pencapaian umat Islam dalam bidang ekonomi, sains, teknologi, ketenteraan dan lain-lain masih terkebelakang. Okey, oleh itu, kehancuran ummah adalah berpunca daripada fenomena kekeliruan berakidah yang berlaku dalam kalangan umat Islam sejak beratus tahun lalu tanpa disedari. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Wallahualam. Sekian, terima kasih.